Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua audiens di Kasih Go Junior HQ? Jadi Alhamdulillah sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam slot parenting ataupun slot keibubapaan ataupun slot kekeluargaan ya, yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh kita sebagai ibu bapa. Dan pada minggu ini juga kita akan membawakan satu topik yang cukup menarik ya, terutamanya bagi kita ibu bapa yang ada anak-anak remaja ya, anak-anak lelaki ataupun anak-anak perempuan yang semakin meningkat dewasa. Jadi bagaimanakah cara yang terbaik ya untuk kita menangani ataupun menguruskan cabaran-cabaran yang ada, terutamanya yang melibatkan soal seksual itu sendiri ya. Jadi pada minggu ini kita akan bersama sekali lagi dengan seorang pakar motivasi yang selalu bersama-sama dengan kita, yang tak asing lagi, yang sering membicarakan soal-soal sebegini. Jadi kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Akhi, Tuan Muhammad Fairuz bin Abu ataupun lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz ya. Jadi sebelum itu ya, Kak Has nak kongsikan tentang hasil tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2017 yang dilaksanakan oleh Institut Kesihatan Umum, membabitkan 27,497 orang remaja berusia 13 hingga 17 tahun daripada 212 sekolah terpilih di Malaysia. Jadi secara keseluruhannya tinjauan itu mendapati seramai 2,007 orang ataupun 7.3% remaja pernah melakukan seks. Dan maklumat spesifik mendedahkan bahawa 9.3% remaja terbabit berada di tingkatan 1 ataupun kelas peralihan, diikuti 6.9% remaja tingkatan 2 dan 6.1% tingkatan 3, 7.3% tingkatan 4 dan 6.9% berada di tingkatan 5. Jadi angka ini sangat-sangat membimbangkan, sangat-sangat menakutkan bagi kita di ibu bapa ya. Jadi kita tak tahu ya anak yang berada di hadapan mata kita ataupun berada di sekolah ya, ataupun lebih lagi di musim PKP ini, walaupun mereka berada di rumah bersama-sama dengan kita. Jadi adakah anak-anak kita ini terdedah kepada perkara-perkara sebegini yang boleh memberi kesan ataupun menjejaskan perkembangan diri mereka ya. Jadi kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan apa-apa saja masalah salah laku seksual ya. Kita tak nak anak-anak remaja kita ini gagal mengawal nafsu mereka. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan satu topik ataupun perkongsian yang cukup penting, yang cukup menarik tentang bagaimana kita nak mendidik anak-anak remaja kita untuk mengawal nafsu mereka. Jadi untuk tidak membuangkan masa, Kak Has nak menjemput Akhi Fairuz kita ke konti Kasih Go Junior HQ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Akhi? Saya sihat Alhamdulillah. Apa khabar Ya. Selangor KL? PKP Begitulah. Hari kedua PKP. Ya. Jadi ialah kita dah kena menempuhi, kita dah biasa melalui PKP ini. Jadi whatever pun kita nak try untuk maksimiskan masa yang ada ini dengan perkara-perkara yang berkualiti, Akhi. Betul. Jadi Akhi, kita nak bercakap hari ini tentang didik remaja mengawal nafsu. Jadi sebelum itu, Kak Has nak minta semua audiens kita ya untuk like, untuk share kepada seberapa ramai orang, kepada seberapa banyak grup yang ada ya, sebab kita nak berkongsi manfaat daripada apa yang akan dikupas oleh Akhi kita pada hari ini. Dan juga ya, jangan lupa untuk tag 5 orang rakan anda di ruang komen, kerana kami juga ada sedikit cenderahati kepada audiens yang terpilih ya. Jadi Akhi, tajuk kita pada hari ini tentang didik remaja kawal nafsu. Jadi kalau ikut statistik yang tadi Kak Has nampak, Kak Has baca tu, satu perkara yang cukup menakutkan kita sebagai ibu bapa ni. Jadi mungkin Akhi, Kak Has nak tanya dulu ya, apakah biasanya yang dilalui ataupun dirasai oleh anak-anak lelaki ataupun perempuan apabila mereka ini mencapai usia akil baligh ataupun memasuki usia remaja ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ni saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Kasih Go Junior, Puan Has yang menjemput. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang menonton, ini adalah kali ke-8 saya bersama dengan persiaran secara online, secara langsung bersama dengan Kasih Go Junior. Yang banyak menyentuh topik berkaitan dengan isu remaja, keibubapaan, berkaitan dengan sex education. Berkaitan dengan topik kita hari ini, didik remaja kawal nafsu. Berdasarkan soalan yang ditanya tadi, apa sebenarnya yang dicari ataupun apa sebenarnya yang ketertarikan pada remaja yang baru akil baligh lah berkaitan dengan kehendak nafsu dia sendiri.
Cuma kalau kita nak berbicara topik ni, kita kena tahu dulu berkaitan dengan nafsu ni sendirilah. Nafsu ni apa sebenarnya kan? Apakah nafsu ni memang sepatutnya kita tak boleh ada dalam diri kita, perlu dibuang ke? Apa namanya, secara mudahnya untuk kita faham, kalau kita tengok daripada definisi daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, sebab nafsu ni dia datang daripada perkataan bahasa Arab lah, nafs, yang mana kalau dalam bahasa Arab ada dia punya definisi yang lebih panjang. Tapi kalau daripada nafsu yang kita fahami dalam bahasa Melayu, dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, yang pertama bermaksud keinginan yang keras, ataupun kehendak hati yang sangat kuat atau kemahuan yang kuat, dorongan hati. Maksudnya apa sahaja kehendak yang diperlukan untuk lakukan sesuatu, kemahuan yang kuat itu digelar juga sebagai nafsu. Cuma keinginan yang kuat ni bukanlah kepada hal-hal yang tidak baik saja, tetapi hal yang baik juga adalah juga mendorong ke arah mereka untuk melakukan sesuatu perkara lah. Cuma kalau daripada segi nafsu ni tadi, dia kehendak yang kuat tu kadang-kadang dia bertindak terburu-buru, berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa. Kerana disebutkan dalam definisinya, nafsu ni dia tidak dapat berfikir dengan panjang. Begitulah. Sebab itu dalam manusia ni dia ada nafsu, dia ada akal, dia ada jiwa, roh itu sendiri. Dan setiap satu tu diciptakan oleh Allah SWT untuk menetapkan kita sebagai seorang manusia. Baik, yang kedua, nafsu juga diklasifikasikan sebagai hawa ataupun hawa nafsu. Bila kita sebut tentang hawa nafsu, yang ini dia berkaitan dengan kehendak hati yang kuat untuk melakukan suatu benda yang melampau ataupun benda yang kurang baik. Seperti seronok antara lelaki dan perempuan yang macam kita nak bincangkan hari ini kan. Lepas tu perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat mereka berkaitan dengan perasaan lelaki, itu hawa nafsu. Lepas tu yang ketiga, nafsu yang semua orang ada, yang setiap hari ada. Nafsu untuk keinginan untuk makan, untuk nafsu yang berkaitan dengan rasa marah, yang berkaitan dengan pelbagai perkara yang mendorong kita melakukan aktiviti yang kita biasa lakukan lah. Makan banyak, tidur yang lama, begitu. Itu contoh-contoh nafsu. Tapi kalau sekiranya kita ambil daripada segi pecahan daripada Imam Al-Ghazali berkaitan dengan nafsu ni, dia terbahagi kepada 7 jenis nafsu lah. Sebab itu kita kena semak dulu yang mana satu yang kita nak settlekan kepada anak kita. Yang pertama, saya rasa semua orang tahu, jenis nafsu yang pertama dalam Islam dipanggil nafsu amarah. Nafsu amarah ni walaupun nama dia amarah, orang jangan ingat marah tu nafsu amarah. Nafsu amarah tu dia nafsu yang mana nafsu yang sangat jelek, yang dosa yang selalu berulang dalam agama Islam itu sendirilah. Sebagai contoh, nafsu amarah ni bakhil, bakhil ni kedekut. Inilah Haji Bakhil kan. Dengki, kemudian bodoh tapi tak rasa, terutama kebodohan dalam agama Islam sendirilah. Dan juga dia ibarat macam jahil lah. Kemudian sombong, marah juga termasuk, sangat cinta dunia, dan satu lagi dia rasa bangga dan seronok melakukan perkara yang maksiat. Ini nafsu amarah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebutkan juga nafsu itu dipanggil sebagai nafsu lawamah. Lawamah ni juga ada disebutkan dalam Al-Quran lah. Apa sebenarnya nafsu lawamah ni? Nafsu lawamah ni adalah nafsu yang menyesali setelah melakukan maksiat dengan cara mengubah diri menjadi lebih baik. Sebagai contoh, dia rasa macam penyesalan, kemudian dia menipu, mengumpat. Ini nafsu-nafsu antara yang lawamah. Riak, menzalimi orang lain, bohong, ujub. Ini antara ciri-ciri nafsu lawamah. Yang ketiga dipanggil sebagai nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ni adalah ilham kepada manusia untuk buat kebaikan. Ini tadi kita nampak ni definisi dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka. Termasuk inilah. Apa nafsu untuk buat kebaikan ni? Menderma pada orang lain, dermawan, menerima pendapat orang lain, menerima dengan seadanya, qanaah, bertaubat, tawaduk, sabar, mempertahankan, lemah lembut, murah hati. Itu antara contoh-contoh nafsu mulhimah. Okey, jadi sebenarnya bila kita cerita tentang didik nafsu anak ni, kita jangan hanya nampak didik nafsu anak yang tak elok je. Tapi bagaimana nak didikkan anak kepada nafsu-nafsu yang sepatutnya adalah pada diri mereka. Seterusnya,
Nafsu yang keempat dipanggil mutmainnah. Mutmainnah irji ila rabbika. Itu pun dalam ayat Al-Quran juga. Kalau nafsu mutmainnah ni adalah nafsu yang tenang, yang sejahtera, yang selamat, dan dia adalah lawan kepada mazmumah. Itu jadi mutmainnah. Kita banyak memberi orang, bertawakal. Ini contoh lagi, beribadah kepada Allah, bersyukur, redha dengan semua kehendak Allah dan takut kepada Allah. Itu nafsu yang keempat. Yang kelima, yang dipanggil sebagai nafsu radiyah. Radiyah ni datang pada perkataan redha lah. Redha. Segala apa yang ditentukan oleh Allah kepada dia adalah redha. Dan bila mana seorang yang ada nafsu yang radiyah ni, dia ciri-cirinya dia selalu berzikir kepada Allah, ingat Tuhannya, ikhlas, menepati janji, wara', zuhud, rindu kepada Allah, begitu. Dan yang keenam adalah dipanggil sebagai jenis nafsu Islam maradiyah. Okey, maradiyah ni sendiri dia bila mana orang tu dah mendapat yang keempat tadi, keredaan dengan Tuhan, maka selepas pada itu dia akan dipamerkan daripada tindakan baik budi pekerti, belas kasihan sesama makhluk, juga kepada haiwan, meninggalkan semua perkara yang merosakkan, yang tercela, mendekatkan diri kepada Allah, berfikir tentang keagungan Tuhannya, redha dengan segala apa yang Allah bagi pada dia. Dan tingkat nafsu yang paling power sekali yang dipanggil sebagai kamilah, yang sejahtera. Okay. Dan inilah di sini yang percaya dengan sesungguhnya hari kiamat, percaya tentang dosa dan pahala, banyak menyendiri bukan nak buat benda yang tak elok, tetapi menyendiri menyesali perbuatan dosa-dosa yang silam. Lepas tu ada sifat jujur, sabar, kebenaran, juga membantu makhluk yang lain. Dan inilah 7 contoh yang Imam Al-Ghazali naraikan dengan nafsu itu sendiri. Baik. Bila kita dah tahu tentang nafsu-nafsu ni, bukanlah semua nafsu membawa kepada kerosakan. Bukanlah semua nafsu membawa anak kita ni akan buat satu benda yang tak elok. Tidaklah macam tu kan. Tapi itulah yang mana disebutkan tadi, nafsu ini memang dia ada membawa kepada kemaksiatan dan kita semua nampak ni. Topik yang lepas saya ada bicarakan berkaitan dengan topik akil balik, berkaitan dengan anak-anak yang akil balik bersama dengan Kasih Gold Junior lah. Di situ kita nampak remaja yang mana mereka baru berubah dari segi hormon, fizikal, pemikiran mereka, kecenderungan mereka kepada benda-benda seksual ni sangat kuat. Pada kita dulu yang mana kurang terdedah dengan akses internet, gadget, pergaulan, mungkin zaman kita ketika itu kita ada nafsu ke arah itu juga, tetapi ruang tu tertutup. Bukanlah ruang tu tak ada, tapi tertutup sebab kita orang kampung, duduk rumah. Kalau kat bandar pun taklah sepesat pada hari ini. Kalau anak-anak zaman tu duduk rumah sekalipun ataupun pergi ke mana-mana, di tangan mereka tidak ada gadget, tidak ada smartphone. Zaman yang boleh kata anak kalau dia main ke mana-mana sekalipun, mereka akan selamat. Main bola ke, main basikal ke, insya-Allah akan okey. Namun hari ini, bila kita nak cerita tentang kehendak kecenderungan seksual anak-anak kita, terutama yang remaja, agak sukar untuk kita nak kita nak memahami mereka kalau kita tak sedar betapa perubahan zaman itu membuatkan anak-anak kehendak seksual mereka itu bermula daripada awal. Maksudnya anak daripada kecil, mereka sudah terdedah dengan imej-imej, gambar-gambar, tulisan, video, perbuatan depan mata yang menjurus kepada seksual itu sendiri. Sebab itu baru-baru ni kan ada viral, seorang ibu ni dia terkejut, anak dia tengok YouTube. Tapi video yang anak dia tengok ni penuh dengan konten seksual, game yang tengah popular sejak beberapa bulan yang lepas lah, game Among Us. Game Among Us ni dia ada beberapa figure, bentuk ni macam mana, bulat-bulat ke, loncong ke apa yang nak cari siapa yang sebagai pembunuh dalam game tu lah, berikan siasat. Budak-budak yang mana tahu game Among Us, ibu ayah pun saya rasa tahu. Tetapi bila anak ni main game, mungkin dia akan search kat dalam YouTube. Akhirnya bila dia pergi search dalam YouTube, jumpalah kandungan yang eksplisit yang seperti ni, yang mana kandungan itu penuh dengan gambar visual seksual, video yang berbentuk seksual. Dan ibu ni terkejut, ibu ni pun update lah ke dalam Facebook.
Okay, itu seorang ibu yang cakna dengan apa yang anak dia tengok. Ya, ibu bapa yang tak peduli dengan apa yang anak akses, apa yang anak cari, ya, apa yang anak tonton, ini yang lebih malang lagi kepada anak tu sendiri. Okey, sekarang ni saya rasa saya dah selalu dah cerita benda ni. Uh, Panggil apa? Dorongan seksual ataupun paparan-paparan seksual yang ada pada tahun 2021 ni, ya, dah masuk tahun yang baru, terlalu banyak hingga kan anak setiap hari mereka boleh melihat benda ni. Okey. Jadi bila mana mereka melihat lagi dan lagi, dalam keadaan kita tak pernah educate anak untuk merendahkan pandangan tentang perasaan malu, apa yang betul, apa yang salah, tidak diajar tentang isu yang berkaitan dengan kemaluan dia sendiri, tidak diajar tentang apa itu hubungan seksual, ya, berdasarkan apa yang Tuhan dah tetapkan, berkaitan dengan memelihara kemaluan, menundukkan pandangan. Itu yang membuatkan seorang remaja yang baru meningkat usia 13 tahun, yang Puan baca dalam statistik tadi, sudah melakukan hubungan intim sama ada sama jantina ataupun lain jantina. Ya, bila mereka ni remaja, mereka ni memang kehendak ke arah itu ada, termasuklah kepada lain jantina ataupun sama jantina. Ya, bayangkan kalau mereka ni duduk di asrama, lagi macam-macam mereka akan explore. Cuma yang saya nak beritahu pada tuan-puan yang ada menonton pada hari ini, kemuncak kepada image, gambar, audio, video yang anak tengok daripada kecil tu, ditambah dengan kita tak pernah peduli tentang isu ni, kita mungkin tabu tentang isu ni, kita rasa macam tak perlu disampaikan pada anak. Kemuncaknya adalah anak ni dia akan boleh explore sendiri, terjebak dengan pornografi, dan yang paling saya takutkan, ya, perubahan hormon mereka, kehendak seksual mereka selepas akil balik itu akan mendorong mereka ke arah itu. Kalau mereka tak terlibat dengan zina sekalipun, mereka akan hantar gambar bogil, ya, mereka akan ketagih dengan pornografi, mereka akan terlibat dengan homoseksual, dan benda ni sangat menakutkan. Itu yang Puan baca tadi itu adalah kajian, ya, kepada 2,000 lebih orang responden. Cuba bayangkan kalau semua remaja di Malaysia dikumpulkan, apa lagi statistik yang kita akan dapat. Kita kena berperanan sebagai mak ayah. Ya, nak tak nak, anak hari ni mereka sangat advance tentang benda ni. Bukanlah advance tu maksudnya dia power sangat, tak. Mereka naif. Tapi advance tu dia memahami sudut seksual daripada ni orang yang salah ataupun sumber yang salah. Sebabkan orang yang sepatutnya menyampaikan tidak menyampaikan. Siapa? Mak bapaknya sendiri. Siapa mak bapak tu? Kita lah. Ya, sebab itu hari ni bila kita nak cerita tentang didik remaja kawan nafsu, jangan bila dah remaja baru nak didik anak. Sebelum tu lagi. Ya, jangan dimasukkan nafsu-nafsu yang saya sebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Nafsu-nafsu yang buruk saja, tetapi nilai yang baik, value yang baik, dosa pahala, halal haram dimasukkan ke dalam itu supaya anak-anak ni bila mereka dah remaja, mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan memelihara kehormatan diri mereka. Wallahualam. Jadi Akhi, sebelum tu Akhi nak tanya, mungkin pada usia berapakah yang terbaik untuk kita sebagai ibu bapa mula Tak dengar lah, Puan. tak dengar ya? Dengar tak suara saya? Ada suara. Dengar ya? Akhi dengar ke? Dengar ke suara saya? Dengar. Hello. Hello, okay. Tim saya kata dengar. Okay, dari segi audience dengar ke? Okay, Puan ada. Okay. Jadi Akhi mungkin pada usia berapakah kita sebagai ibu bapa sesuai untuk kita mula membincangkan dengan anak-anak kita tentang mungkin persoalan-persoalan macam ni Akhi. Sebab kalau kita tengokkan daripada yang Akhi ceritakan tadi yang tentang 7 jenis nafsu yang digariskan ya. Kita tengok sebenarnya 6 daripadanya tu adalah nafsu yang baik. Satu tu je yang mungkin menjadi sangat kebimbangan kita sebagai ibu bapa. Bukan saja dari aspek mungkin tingkah laku mereka dari segi kata tadi marah, sombong dan sebagainya, tapi kita ni lebih takut kepada cabaran yang ada sekarang ni, yang mana kita tak nak anak-anak kita terdedah kepada mungkin perilaku seksual yang disebutkan tadi. Jadi pada usia berapakah kita mungkin boleh mula bercerita dengan anak-anak kita ya, ataupun adakah mungkin kalau anak kita tak pernah dengar pun kita dah boleh sebut pada dia, ataupun macam mana cara yang terbaik Akhi? Dengar. Okey, baik. Puan, saya
lambat sikit saya kena respon sebab Okey. saya punya saya guna handphone untuk live kita. Jadi kat depan saya CP ni ada laptop. Jadi yang kat laptop saya tengok live kat dalam Facebook. Kat live Facebook saya dengar suara puan. Tapi yang kat sini saya tak dengar. Sebab tu saya ada delay sikit untuk saya dengar habis soalan puan tadi. Okay, tak apa. Tak apa. So sekarang ni puan, bila nak cerita berkaitan dengan pada umur berapa kita nak didik anak kita, ya. Sebenarnya saya rasa kalau kita nak cerita tentang daripada bila, ya, umur mereka, kita sebagai mak ayah ni kena sentiasa didik anak ni semua kena bermula daripada awal. Bukan sekadar kita nak cerita tentang nafsu, hawa nafsu yang bersifat seksual ni saja, tetapi berkaitan dengan nafsu makan anak kita juga. Sebab kadang-kadang bila kita cerita tentang nafsu didik anak ni, termasuklah berkaitan dengan pemakanan anak-anak kita. Bila sebut tentang makanan, ya, mak ayah kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Anak kecil yang diberi makan jajan, yang diberi makan fast food, ya, kalau sekali-sekala tak apa, ini yang terlalu kerap. Okey, termasuklah juga anak-anak ini diberikan makan gula-gula, ya, lepas tu tidak diberikan hak penjagaan gigi yang sepatutnya kepada anak sampai jadi obes, ya, obesity. Benda ni memang banyak berlaku pada hari ini disebabkan pengabaian yang bersifat mendidik nafsu anak kepada bahan makanan. Okey. Tapi hari ini kita tak nak fokus yang itu, walaupun benda tu juga adalah penting. Okey, bila kita nak cerita bila nak mula, ya, sama seperti mana kalau ada parents dia bila bertanya kepada saya bila nak mula mendidik anak tentang pendidikan sexuality, saya akan sebut mulakan daripada awal, masa bayi lagi dah mulakan, ya. Tapi bagi kita berkaitan dengan mendidik anak tentang nafsu ni sendiri, jawapan saya sama juga, mulakan daripada awal. Okey, sebab kita kena faham dalam Islam ni, selain daripada anak ni dia akil balik, dia dah faham, dia dah bersifat kematangan, tetapi sebelum pada itu dia akan mengalami mumayyiz dahulu. Mumayyiz ni yang menentukan dia tahu benda tu bahaya ke, tak bahaya ke, elok ke, tak elok ke, ya. Itu adalah mumayyiz. Dan kanak-kanak yang mumayyiz ni kebiasaannya antara umur 5, 6, 7 tahun. Mereka sudah mumayyiz dan memahami ketika itu dan boleh berfikir dan faham apa yang disampaikan oleh ibu bapanya. Okey, baik. Itu selesai bab tu. Dan sebenarnya kadang-kadang kita dengan anak-anak ni, kita kurang ada masa untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk kita bercerita hal-hal yang bersifat ketuhanan, bersifat hukum hakam, bersifat hal yang membangkitkan diri dia, membangkitkan panggil apa, value-value yang baik. Seperti yang mana kita sebut tadi berkaitan dengan nafsu-nafsu yang baik itu sendirilah. Ya, sebab kadang-kadang kita ada ruang yang banyak bersama dengan anak, apatah lagi PKP sekarang ni, ya. Tetapi kalau waktu yang ada dengan anak kita tak isi untuk, ya, berbicara, bersembang, peduli dengan apa subjek-subjek silibus pembelajaran anak, ya, bercerita kepada anak berkaitan dengan hal-hal semasa yang melibatkan kanak-kanak dan remaja yang ada di Malaysia, termasuklah cerita yang kita nak sampaikan pada hari ini. Jadi satu kerugian lah, sebab kita secara langsung mendidik anak di rumah kita, ya. Jadi bila waktu yang kita nak didik anak kita, macam-macam waktu. Kalau kita nak didik anak berkaitan dengan kemaluan dia, daripada kecil kita boleh didik anak masa mereka menguruskan diri masa mandi, ya. Elakkan anak-anak ni untuk mandi bogil bersama-sama dengan adik-beradik yang lain walaupun sama jantina. Balik ke kampung, ada sepupu sepapat, anak-anak saudara, jangan biarkan mandi bersama juga dengan anak kita. Ini semua kaedah-kaedah, cara-cara untuk menundukkan nafsu anak lah daripada kecil. Dan ini juga yang saya selalu sebutkan dalam pendidikan sexuality itu sendiri. Ya, selain daripada itu, tanamkan sifat malu, ya, masuk dalam tandas, terus tutup pintu dan kunci. Ya, benda ni perlu dengan latihan. Sebelum anak boleh buat macam tu, parents uruskan anak dulu dan kemudian ajar pada anak. Ya, anggota badan mana yang boleh disentuh, yang mana tak boleh disentuh, masuk dalam tandas, kunci pintu, dah keluar, ambil towel, balut pada tubuh badan, lap apa yang patut, masuk bilik terus pakai baju. Benda-benda ni yang akan membentuk karakter anak untuk dia faham tentang nafsu tu sendiri. Kadang-kadang ada ibu bapa yang keliru, ya, tentang perubahan anak-anak mereka ni. Sebagai contoh, anak dia mula melakukan benda-benda yang mungkin mereka confuse, ya. Sebagai contoh, anak lelaki ataupun perempuan, dia suka pegang payudara mak dia, ya. Mak dia terbaring, dia pergi, ya, dia akan sentuh. Adakah kita nak kata bernafsunya budak ni kepada mak dia?
Ya. Ini pun selalu ada puan-puan bertanya pada saya, anak saya normal ke tak macam tu kan? Sebenarnya anak-anak lelaki ataupun anak perempuan, yelah kita tahu breast tu tempat dia menyusu dulu. Jadi dia ada satu momen ataupun memori yang panggil apa, yang mesra dengan payudara ibunya sebab dia menyusu kat situ. Jadi dia rasa sonok, rasa dia nak pegang. Namun bila anak tu dah masuk 3-4 tahun, ibu kena larang lah. Janganlah kata dia luar dia menyusu kat aku situ okey je. No. Bila anak tu semakin membesar, walaupun dia 4 tahun, 5 tahun, tu yang saya sebut tadi, pendedahan berkaitan dengan imej seksual ini yang kita takut anak kita dah tengok banyak dah. Lepas tu dapat pegang yang mak dia pula. Walaupun anak kita sendiri kata, alah anak aku bergurau je. Tak boleh. Kita kena halang. Di sinilah yang ibu bapa kena tekankan, no, ini private part. Ya, dulu mungkin ini adalah tempat breast ni tempat untuk abang dengan kakak untuk menyusu. Tetapi sekarang akak dengan abang tidak ada lagi keperluan, tidak lagi ada hak untuk memegang payudara ibu sebab ini adalah private part. Jangan kata ibu pun awak tak boleh pegang ibu punya, ibu pun tak boleh pegang dada awak. Ibu pun tak boleh pegang dada kakak, dada abang. Kena cerita benda tu. Ayah tak boleh, kawan-kawan yang tak lain. Di sinilah yang kita boleh selitkan tentang mengajar anak tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, tentang private part. Ini sebenarnya yang selalu saya tekankan kepada ibu ayah, cari learning moment untuk mendidik anak tentang mendidik nafsu dia tadilah. Jangan lepaskan ruang-ruang yang macam ni untuk kita bercerita, untuk kita selitkan hal-hal berkaitan dengan seksualiti. Selepas pada tu, bila kita dah biasa dengan urusan anak untuk mandi, siapkan anak, ya, maka selepas pada tu agak mudah untuk anak sentiasa merujuk kepada kita berkaitan dengan hal-hal yang macam ni lah. Sebab tu jangan takut, jangan rasa malu, jangan rasa segan. Ya, sebab bila anak tu semakin membesar, lagi macam-macam benda yang dia nak tahu. Lagi macam-macam benda yang akan dia bertanya. Dan bila dia bertanya, menjadi satu keperluan mak ayah menjawab soalan-soalan anak seadanya. Agar mereka faham dan jelas, agar bila mereka dah akil balik nanti, ketertarikan, kehendak seksual mereka dapat diatasi dengan akal. Ya, bila anak kita tu nafsu dia tak dididik, maka nafsu tu yang akan mengawal fikiran ataupun kemaluan tindakan dia. Kalau nafsu tu sendiri dikawal oleh akal, baik jahat, buruk, baik, halal, haram, dia akan memandu tubuh badan untuk melakukan kebaikan. That's why bila saya sebut tentang pendidikan seksualiti, organ seksual yang paling penting adalah otak tu sendiri, kognitif. Kognitif inilah yang kita nak bentuk anak untuk memahami tentang diri dia, tubuh badan dia, tentang nafsu dia, perlu dikawal, seperti itu. Namun, selain daripada itu, ibu ayah juga perlu kita menyarankan kepada anak seperti yang agama anjurkan. Sebagai contoh, nak kawal nafsu dengan berpuasa. Tapi bila nak berpuasa ni janganlah kita hanya nampak puasa menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi hikmah kepada berpuasa. Kita tahan lapar dan dahaga walaupun tak ada siapa pun kat dalam tandas ke, sewaktu tu dalam kat dapur ke, kita beritahu pada anak, kenapa kita tak buka puasa? Sebab keimanan kita membuatkan kita tak makan sebab kita tahu Allah melihat kita. Begitu juga dengan nafsu, dengan diri kita. Walaupun kita rasa puasa daripada lepas azan subuh tu sampailah maghrib, kita tak makan sebab kita tahu Allah melihat apa yang kita buat. Begitulah kehidupan kita selepas berbuka puasa ataupun bila kita tak berpuasa sekalipun. Tuhan sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Itu hikmah berpuasa yang perlu ada kepada anak-anak kita dan juga masyarakat. Jadi itu yang saya nak sebutkan. Bila kita nak sampaikan, bila nak mula, bila nak sampaikan, jangan lepaskan peluang lah. Sebenarnya daripada kecil lagi dah banyak dah waktu untuk kita educate anak-anak kita. Okay Puan, saya nak minta izin sekejap. Saya mungkin nak leave sekejap sebab saya nak dengar suara Puan lepas ni. Nanti Puan cakap tak dengar lagi. Saya leave sekejap. Puan mungkin ada nak tengok komen-komen ke. Lepas tu saya akan masuk sekejap. Puan Okay. Sebentar. Okay, so kepada audiens kita, Alhamdulillah kita sedang membincangkan satu topik yang cukup menarik, Jadi tentang didik remaja kawal nafsu. Dan biasanya kalau kita bercakap tentang nafsu ni, kita akan menjurus kepada nafsu yang tidak baik, Sedangkan
Sebagaimana yang dikongsikan oleh Akhi Fairuz tadi, ada 7 jenis nafsu di mana 6 daripadanya adalah nafsu yang baik yang kita boleh terapkan kepada anak kita Contohnya nafsu lawamah, iaitu nafsu yang menyesali setelah melakukan maksiat, nafsu mulhinah iaitu ilham kepada manusia untuk berbuat kebaikan Contohnya kalau kita nak menjadikan anak kita seorang yang dermawan, suka memberi dan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang yang mana lawan kepada nafsu ini adalah nafsu mazmumah dan juga nafsu raudiyah iaitu bersifat redha dengan segala apa yang berlaku. Nafsu mardiyah iaitu bila dapat keredaan Tuhan akan dipamerkan melalui tindakan, dan yang paling utama sekali adalah nafsu kamilah iaitu nafsu yang sejahtera Jadi sudah pasti ibu apa kita nak anak-anak kita memiliki nafsu yang baik, dan pada masa yang sama kita nak mampu mendidik anak-anak kita untuk mengawal nafsu amarah mereka, iaitu nafsu yang jelek bukan saja amarah ni bukan saja maksudnya nafsu orang tu marah, tapi apa saja yang tidak baik, yang jelek termasuklah tentang salah laku seksual Jadi kita tak nak anak-anak kita ada nafsu sebegitu, dan kita nak anak-anak kita sendiri mampu untuk mengawal nafsu mereka ini Jadi okey, Akhi dah pun masuk ke konti kita. Jadi Akhi, kita baca sedikit komen yang ada ataupun persoalan daripada audiens kita. Yang pertamanya daripada Puan Syahirah Syafri. Jadi macam mana kita sebagai ibu bapa nak pastikan anak-anak ini betul faham bahawa kawal nafsu itu penting. Anak-anak ni bila kita cakap dia yakan je, mungkin dia sebalik bila kita tak ada tu. Kita kena faham karakter anak-anak ni. Bila mana mereka ni masih lagi kanak-kanak, sekolah rendah. Sebab kalau macam sekolah rendah kan dia ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 darjah 1, 2, 3. Tahap 2, 4, 5, 6. Bila anak 1, 2, 3 ni, proses mereka untuk memahami isu-isu yang bersifat serius ni memang akan dijadikan sebagai benda-benda yang main juga. Jadi ibu ayah dia jangan putus asa lah. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan tu bukan anak tak faham, tapi cara kita menyampaikan. Sebab itu bila hal tu serius, kena sampaikan secara serius. Saya nampak juga ada puan ni tadi dia tulis bila saya sebutkan jangan bagi anak sentuh breast walaupun anak tu dia suka nak main-main dekat situ. Puan ni kata tak boleh. Puan Sayyidah kan, macam mana nak cegah anak buat macam tu lagi? Mungkin kita cakap tu kita marah, jangan pegang, apa benda tak malu ni kan. Mungkin dia akan berhenti sekejap, lepas tu dia akan buat balik. Yang saya maksudkan adalah cara kita nak sampaikan kepada anak tu, biar anak tu faham benda tu adalah salah. Jangan bila marah pukul, bila marah herdik, bila marah tinggikan suara. Walaupun kadang-kadang benda tu perlu, tetapi apa rasional kita tak benarkan anak untuk buat macam tu. Itu untuk anak-anak memang kena macam ni. Terutama 12 tahun ke bawah. Bila tak boleh buat ni, kenapa? Bila tak boleh beli ni, kenapa? Kena bagi tahu kenapa. Dan bila dah beritahu sebabnya, biarlah ia adalah satu sebab yang rasional dan anak boleh faham. Sebagai contoh, anak mereka ni kenapa tak boleh pegang dada? Sebutkan ini adalah tempat privasi seorang ibu, seorang manusia. Dia adalah private part. Sebab tu kakak tak boleh pegang ibu punya. Untuk bayi saja boleh sebab ini tempat untuk menyusukan anak. Tetapi selepas pada itu tidak ada lagi keperluan. Jadi anak pun akan faham. Jadi itulah, walaupun anak tu dia macam tergelak ke apa semua, tapi bila dia nampak ibu dia serius, ada pula sebab kenapa tak boleh pegang, jadi dia akan lebih berhati-hati. Apa saja arahan kepada anak semua perlu secara jelas. Kita tak pusing sana, tak kona sini, marah-marah hingga anak tak faham apa poinnya mak bapak aku nak sampaikan sebenarnya. Jadi sebab tu kita jangan pelik lah anak gelak ke, dia main-main ke. Memang karakter anak yang kecil seperti ni, tapi dia dengar je. Apa kata selepas benda kita ubah cara kita nak menghalang anak untuk buat sesuatu benda yang tak elok, ataupun nak bermain-main melibatkan private part, ataupun yang berkaitan dengan benda-benda yang maksiat ni, dengan cara tegas, jelas dan rasional, supaya dia nampak benda ni bukan benda yang main-main. Itu yang saya boleh sampaikan pada puan tadi lah. Akhi, ni ada satu soalan bukan tentang perilaku seksual tapi tentang makan ya Akhi. Daripada Puan Sayyidah Umar, macam mana bila anak dia makan senyap jajan ataupun manisan, macam mana nak remind-kan mereka semua? Saya ni nak cerita anak makan jajan ni, Allahu Akbar. Macam ni rumah saya, sebelah rumah saya ada jiran, sebelah lagi rumah jiran tu ada rumah kedai. Rumah kedai yang bawah tu ada kedai runcit. Dan kedai runcit ni segala benda heaven untuk anak saya untuk pergi. Jalan sekejap depan, keluar pintu depan sikit dah sampai kedai.
Ya. Kadang-kadang ya bila anak beli jajan ni, kita kena ingat, adakah anak tu beli, kita yang belikan ataupun dia yang beli sendiri. Ya. Satu benda yang kita nak tanamkan pada anak, kita nafsu makan anak ni, biarlah ya anak kita ni faham ya apa itu pemakanan yang elok, apa yang tidak elok, apa yang dia tidaklah elok tetapi boleh makan tapi tidak terlalu kerap. Ya, kat sini yang ibu bapa perlu tanamkan adalah value wang tu sendiri, duit tu sendiri. Sebab tu kalau anak nak beli mainan ke, makanan ke, bagi pilihan pada anak. Okey, sekarang ada RM1. Abang nak beli air ke, ataupun nak beli aiskrim ke, ataupun nak beli gula-gula. Okey, dia kata saya nak beli gula-gula saja. Okey, bawa balik. Okey, sekarang ni sebut gula-gula ni dia manis. Dalam gula-gula ni dia ada gula lah. Dan bila ada gula, seorang kanak-kanak ni dia akan agresif, loncat sana, loncat sini. Dia jadi macam aktif sangat. Jadi kakak nampak tak apa kesan dia. Kadang-kadang budak-budak ni dia tak faham pun. Ya, dia main belasah je kan. Sebab kita tak bagi tahu kenapa gula-gula ni tak sihat. Dan kita juga kat sini juga kena tanam kepada anak berkaitan dengan kesihatan gigi itu sendiri. Gigi yang berlubang, gigi yang akan sakit, gigi yang akan kehitaman di bahagian depan. Jadi soal anak menyorok makan jajan ke apa, dia tak timbul kalau sekiranya kita fikir balik anak dapat jajan tu daripada mana. Siapa yang beli jajan pada dia? Sebenarnya saya nampak pemakanan anak ni banyak dibentuk oleh apa yang mak bapak makan. Ya, kalau mak bapak kat dalam rumah tu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada ayam, ya. Seadanya lah, bukanlah nak makan mewah sangat. At least pemakanan seimbang ada kat dalam rumah dalam peti ais tu sendiri. Jadi apa yang ibu bapa makan ni yang biasanya anak makan. Jadi kalau ibu bapa pun tak makan sangat sayur, anak tak makan lah. Ya, memang anak saya dan isteri makan sayur, tapi anak dalam proses benda tu dia akan datang nanti tak lama lagi lah. Cuma yang saya nak beritahu adalah bagaimana pemakanan tu yang kita nak bentuk adalah dengan cara selain anak melihat apa yang mak ayah dia makan, dalam masa yang sama kita kena educate anak kita ya untuk membuat pilihan yang terbaik bila nak beli jajan ke nak beli apa-apa, dan paling penting kena minimumkan ya pembelian. Bukan tak boleh langsung, boleh, tapi kena minimumkan pembelian berkenaan dan carilah produk-produk yang lain yang dia rasa macam seronok untuk makan benda tu dan dia lebih berkhasiat lah. Ni kasih Gold Junior ni kan, belilah. Betul. Kan? Okay. Akhi, ada juga persoalan ni Akhi ya. Saya pun sebenarnya nak tanya juga ya, siapa yang perlu lebih berperanan, ibu atau bapa, tapi berkaitan juga dengan persoalan daripada Puan Syahira ni. Banyak tumpu kepada ibu je. Macam mana pula dengan bapa? Apa peranan bapa dalam mendidik anak-anak tentang kawal nafsu ni? Ayah-ayah ni bab ni malas nak discuss. Ataupun satu lagi nak sambung persoalan tu. Okay, macam mana kita sebagai ibu bapa, suami isteri, pasangan suami isteri, kita nak ada kata on the same picture. Kadang-kadang mungkin mak ni strict tapi ayah agak longgar, ataupun ayah agak strict tapi mak agak longgar. So kadang-kadang ialah biar sama-sama kan dalam kita mendidik anak-anak tu. Okay, macam mana? Okay, berkaitan dengan pendidikan anak-anak ni memang tak dapat lari dah. Di mana-mana saja memang yang akan lebih alert tentang anak-anak adalah ibu-ibu. Memanglah dia akan alert. Aku yang lahirkan anak aku kot kan. Aku yang beranakkan dia, aku yang mengandungkan dia, aku lahirkan. Sebab itu ibu ni overprotected kepada anak dia. Suami ni kadang-kadang kalau dia ke depan ya alhamdulillah, tetapi biasanya ya sikap masyarakat kita di Malaysia, terutama lelaki di Malaysia, lebih faham yang lelaki ni kerja, cari duit, didikan anak-anak serah sepenuh kepada isteri. Sebenarnya tak betul lah. Sebab tu bila kita nak cerita peranan siapa, ibu ke ayah, keduanya lah. Cuma situasi sekarang dalam mana-mana setiap live ya cerita tentang keibubapaan ke, akil balik ke, live ke tak live, memang yang akan tonton adalah ibu, puan. Kalau kita cerita tentang tips anak akil balik, saya selalu kongsi kat dalam saya punya Facebook. Sampai 22 tip untuk ibu bapa faham tentang anak akil balik. Yang baca daripada atas sampai ke bawah, ibu. Kemudian yang tag suami, ibu. Suami, dia tak baca, dia kata boleh lukis tak panjang sangat. Sebenarnya, satu benda yang saya nampak orang lelaki ni macam ni puan. Kalau mesyuarat PIBG ke, ceramah ke apa semua, orang lelaki kalau dia pergi dengan ceramah kat masjid, balik rumah, bila isteri tanya, bang, ustaz cerita apa tadi? Rajin tak dia nak cerita?
Dia akan kata adalah ustaz cerita benda yang sama je. Nampak tak? Orang lelaki ni memang kalau dia tu jenis banyak bercakap, tahan lagi. Ya? Walaupun dia penceramah sekalipun, cerita pasal diri sendiri kan. Tapi bila nak menerangkan pada isteri tu rasa macam alah malas ni aku nak cerita kan. Tapi kalau macam perempuan yang membaca satu maklumat, yang menonton satu video, yang mendengar ceramah, yang belajar tentang keibubapaan, bila dia dengar, dia memproses maklumat, inilah satu-satu dia akan sampai kepada suami dia nanti. Kalau, nampak tak? Kalau suami pergi ke masjid, balik rumah adalah macam biasa saya cerita. Tapi balik rumah, kalau isteri dengar ceramah, suami tak pergi, apa yang isteri akan cerita? Daripada mula sampai habis. Sama, sebenarnya setuju. Jadi benda ni bukan semua lelaki begitu, tapi kebanyakannya seperti itu. Ya, nak tak nak mendidik anak-anak ni tanggungjawab bersama. Ya, suami ni kadang-kadang dia ada satu ego yang dia rasa awak je lah yang buat kan. Sebab tu anak-anak kadang-kadang nak main hujan, mak tak bagi. Tanya abah, abah boleh tak? Bagi lah. Okey. Kalau nak bagi coklat ke makanan ke apa semua, mak dah halang dah. Tapi ayah, tak apalah budak. Sebenarnya, walaupun ayah bersifat seperti ni, make sure saya pendidikan anak-anak untuk faham kenapa ini kena difahami bersama. Suami dan isteri. Kalau mak je yang ke depan, mak je yang sibuk tentang pemakanan anak, yang sibuk nak cerita tentang sex education, tentang mendidik nafsu anak, susahlah. That's why siapa yang menonton live kita hari ni, jangan expect ni, saya nampak ramai tag suami, jangan expect lah suami akan tonton benda ni. Yang kita boleh buat adalah ceritakan. Tadi dah ceramah tadi, dengar kat ni, brother dia sebut macam ni, ya. Anak ni kena bagi tahu macam ni. Tak apa, abang kalau kalau abang tak bersedia untuk sama-sama mendidik, dan saya yakin abang memang busy, sibuk semua, tapi saya perlukan sokongan pada abang. Apa yang saya buat abang kena sokong kan. Macam tu dia dengar pun dia tak rasa bersalah sangat. Orang lelaki ni memang dia sangat, walaupun orang lelaki kata perempuan ni makhluk pendek lain lah, kompleks. Sebenarnya lelaki ni kadang-kadang kompleks juga. dia macam mana nak bagi dia faham kan. Jadi yang perlu kita fahamkan dia adalah proses mendidik anak-anak ni tanggungjawab bersama. Tapi saya yakin abang sibuk, abang mungkin ada fokus benda yang lain. Tapi saya mengharapkan kalau sekiranya saya nak didik anak untuk makan makanan yang seeloknya, nak didik anak tentang mengawal nafsu dia, tentang diri dia, saya harap abang support saya. Sebab bila suami dan isteri faham apa agenda, misi untuk anak-anak, maka saya rasa lebih seronok lah bila abang bersama dengan saya. Jadi bila anak pun nak rujuk bapak dia kata dengar cakap mak engkau tu. Barulah isteri rasa bau best macam ni kan. Kalau tak mak cakap lain, bapak cakap lain kan. Berbincang baik-baik dengan suami lah. Yes. Okay, Akhi, ada banyak persoalan mungkin yang berkaitan juga ya daripada satu Puan Nurliza Anwar. Ya, kita ada anak lelaki, mana sesuai ibu atau ayah yang beritahu pasal isu seksual untuk mengajar, yang mana boleh tak boleh ataupun dua-dua sekali? Macam saya tengok dulu dalam keluarga kita macam mana. Kalau sekiranya yang isteri bekerja, suami bekerja, ya, maka peranannya tu lebih kepada kedua orang lah. Sebab dua-dua bekerja. Jadi anak ni hantar ke rumah pengasuh. Bila hantar ke rumah pengasuh ataupun ke tadika sampai ke petang, that's mean tanggungjawab untuk mendidik anak tu adalah kepada kedua orang, suami dan isteri. Sebab kita cerita pada mereka yang faham mereka yang tahu benda ni penting. Keduanya kena berperanan. Anak lelaki bapak boleh sampaikan, anak perempuan bapak boleh sampaikan, anak perempuan tak kira lah anak tu lelaki perempuan, mak ayah keduanya boleh ceritakan. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya isteri tak bekerja, suri rumah, ayah bekerja, kat sini yang kita nampak yang paling dominan untuk menyampaikan adalah ibu. Sebab dia ada banyak masa dengan anak-anak dia. Bukanlah kata suami aku tak nak sampaikan, suami aku tak nak berperanan. Sebab ibu ada ruang tu untuk educate anak. Ceritakanlah. Okay? Tapi kalau sekiranya bapak ni, mak bekerja, bapak ni pula dia juga bekerja, tapi banyak bekerja daripada rumah. Jadi bapak pun kena ada peranan untuk menyampaikan benda-benda berkaitan dengan pendidikan seksualiti ini. Okay? Itu berdasarkan situasi di rumah kita. Okay? Tapi untuk menyampaikan ni paling penting adalah salah seorang suami ataupun isteri kena fahamlah benda ni penting. Jangan isteri je faham, suami tak faham. Jangan suami je faham, isteri tak faham. Keduanya kena faham, keduanya kena belajar.
dan pastikan at least sama juga macam tadi proses pendidikan. Saya tahu abang sibuk ataupun saya tahu sayang sibuk, suami cakap pada isteri, tapi ini tanggungjawab kita bersama untuk mendidik. Saya harap abang faham tentang benda ni, betapa pentingnya dia. Bila saya cerita pada anak, saya harap abang sokong saya bersama dengan saya, sebab kita sayangkan anak-anak kita. Begitulah. Jangan isteri rasa aku je, suami tak buat apa pun, aku je. Benda macam ni dia takkan selesai walaupun lelaki tu memang tak guna. Sebab kadang-kadang memang ada kes-kes macam pasangan kahwin muda ni, isu yang terbesar adalah komunikasi tu. Komunikasi, cara nak berinteraksi dengan pasangan. Susah sebenarnya. Saya yang dah 8 tahun kahwin pun masih lagi belajar cara nak berinteraksi, berkomunikasi, nak memahami, tak nak cederakan emosi pasangan. Susah. Tapi itulah, bila hidup berpasangan ni memang akan sentiasa bertolak ansur, berkomunikasi dan layan je lah. Kalau masih lagi suami tak nak berperanan, yang saya dapat beritahu adalah tak apa, kita buat. Dalam masa yang sama suami kita serahkan pada Allah lah untuk dia berubah. Dengan cara apa? Berdoa. Doa banyak-banyak lah untuk suami awak tu. Okey. Akhir satu lagi daripada Puan Nur Sarah Sulaiman, berkaitan juga. Kadang kita sebagai mak memang tak bagi, tapi bila jiran pula yang bagi dan kawan-kawan datang bawa jajan, jajan. Ataupun jajan tadi. Kalau tak jiran pun mungkin datuk nenek dia. Nak ambil hati cucu kan. Jadi kita ni punya tak bagi, tapi yang neneknya bagi, yang datuknya bagi. Jadi macam mana tu akhir? Situasi yang sama juga berlaku pada saya. Sebab kalau keluarga kita je yang betul-betul menjaga pemakanan anak, lollipop, coklat, Cadbury ke apa segala bagai kan. Kita jaga. Tapi itu yang saya sebutkan, kita jangan rigid sampai tahap jangan anak sentuh langsung. Sebab persekitaran ni memang akan ada akses untuk anak dapat benda tu. Atuk dia bagi, Tok Wan dia bagi, Tok Wan dia belikan. Tok Wan dengan cucu memang susah nak cakap lah kan. Yang kita boleh beritahu adalah ketika jagaan kita minimumkan benda tu. Jangan sampai berulang. Kena tegas lah. Mak ke ayah ke cakap stop. Hari ni dah makan 5 dah kan. 5 aiskrim ke, 5 gula-gula ke, stop. Kalau nak makan lagi besok. Tapi dah kena kurang sebab hari ni dah makan banyak. Benda ni kena bertegas. Jangan dilayankan saja. Kita tak boleh nak elak kalau ada jiran bagi, saudara bagi, sepupu bagi. Dah benda tu dah bagi tuan-puan. Takkan kita nak buang pula. Takkan kita nak bagi pada anak orang lain pula. Nanti anak orang lain pula yang akan duk sibuk makan jajan tu. Yang kita boleh buat adalah selain daripada kita sorok-sorok buangkan benda tu. Tapi membazir lah kan. Ataupun yang kedua, kita kena educate anak untuk dia mengawal pemakanan dia kepada benda-benda yang tak bermanfaat ni. Itulah bagaimana nak mendidik nafsu anak tu sendiri. Supaya anak dia faham apa kandungan dia, apa kesan dia. Ingatlah, menerangkan dengan rasional kepada anak biar anak faham. Akhir satu lagi daripada perkongsian Puan Fatin Abu, sedikit perkongsian dari bekas pelajar suami. Kesian anak ni kerana dipertontonkan video lucah bersama bapanya. Allah. Hingga anak lelaki ini berasa ketagih, seterusnya meraba-rakan sekelas ibu bapanya bercerai. Akhirnya si ibu terpaksa menghalang untuk berjumpa si ayah dan bawa anak kaunseling serta membentuk semua perilakunya. Jadi memang ini berlaku akhir banyak di luar sana yang kita mungkin tak sedar. Kalau nak cerita benda ni memang saya pun pernah ada seorang ibu rujuk tentang benda ni. Jangan kata bapak dia ajar tentang video lucah. Bapak dia dah bercerai juga dengan ibu dia. Kemudian bapak dia kahwin dengan wanita yang lain lah. Bila giliran dia menjaga anak dia ni, dia jaga anak dia bawa lah pergi bercuti. Duduk satu bilik. Bila dah duduk satu bilik, bukan sekadar video lucah, dia buat hubungan dengan pasangan dia yang baru tu, yang isteri yang baru, depan anak dia sendiri lah. Anak dia ceritalah pada mak dia. Kadang-kadang saya pun terfikir kenapa sedahsyat ataupun sezalim ini ada bapak-bapak kat luar sana kan. Kesian pada anak. Memang pornografi, apa yang memuaskan kehendak nafsu seksual ni, memang dia akan membawa kepada ketagihan. Sebab bila dia dah efek kepada jiwa kita tentang nafsu, dia akan memberikan efek kepada otak. Ini yang saya selalu sebutkan. Pornografi adalah dadah alaf baru. Dan bila dia melibatkan dadah, dia akan membawa kepada ketagihan. Sebenarnya kalau seorang budak yang dah ketagih dengan pornografi, bila memberikan rawatan kaunseling saja, dia sebenarnya okey untuk sementara waktu, tetapi
dia tidak akan dapat membantu budak ni berubah secara total. Melainkan ada sokongan daripada persekitaran, keluarga dia, mak ayah dia. Tapi dah lah keluarga tadi dah berpecah belah, dah bercerai-berai, agak sukarlah untuk budak ni nak berubah. Ya. Sebab itu kalau hal melibatkan ketagihan, kaunselor di sekolah memang pening kepala nak handle benda-benda macam ni. Ya, sebab dia dah membawa kepada psikiatris dan juga psikologis. Ya. Sebab memang pornografi untuk kanak-kanak sekolah rendah ataupun sekolah menengah yang dah terjebak dengan pornografi, dia takkan terhenti setakat itu saja. Dia akan mengajar kawan-kawan dia akan buat pada kawan dia akan terlibat dengan zina, dia akan hantar gambar bogil. Ini permulaan tu. Sebab tu kena didik anak tentang menundukkan pandangan, menjauhi zina, didik kawal hati, kawal nafsu dia, ya, supaya ketertarikan kepada pornografi macam mana sekalipun anak dapat halang. Ini untuk anak kita lah, untuk anak tadi yang dah terlibat. Kita yang masih kenal, ada kontak dengan budak ni, kena keep in touch, tanya khabar dia, supaya anak ni boleh dibantulah, ya. Sebab kalau kita dah tahu tu, kita macam ada peranan, oh aku kena buat sesuatu supaya dia dapat lupakan benda tu, dia tak terlibat lagi. Dan benda tu satu benda yang sukar untuk kita bantu, tapi tak mustahil untuk dia berubah lah. Jadi di manakah mungkinnya tempat-tempat yang boleh kita dapatkan bantuan tu Akhi, kalau berlaku macam ni? Kalau kes yang melibatkan seksual, yang melibatkan pencabulan, satu benda yang selalu disebut, saya ulang, tetapi yang jarang orang nak ingat adalah tolong telefon talian kasih 15999. Okay, 15999. Dia juga ada nombor WhatsApp. Saya lupa nombor WhatsApp dia apa, 019 berapa, tapi belakang dia 1599 juga. Boleh search kat Google. Ya, di sini diberikan ruang bantuan kepada tuan-puan yang ada masalah berkaitan dengan anak-anak macam ni. Apa mereka boleh cadangkan dan salurkan isu-isu ni kepada siapa. Ya, kalau nak dah melibatkan ketagihan yang teruk, selain daripada kaunselor yang ada di sekolah, boleh search kat Google, cari kaunselor berdaftar di Malaysia. Ada beratus-ratus di Malaysia. Bolehlah cari yang mana boleh kontak mereka, tanya, ya ada handle tak, ada tak rakan kaunselor di negeri-negeri ni untuk saya rujuk anak saya. Seperti itulah. Sebab benda ni kadang-kadang dia leceh. Bila sesuatu benda tu anak dah terjebak, nak membantu merawat dia tu, dia memakan masa. Jadi langkah awal yang boleh dibuat adalah awareness, advokasi, pencegahan. Yang inilah yang selalu saya sampaikan. Kalau tuan-puan nak tengok bagaimana kes-kes yang dah terjebak, dah sampai liwat budak lelaki dengan budak lelaki, rogol bawah umur, saya wajibkan tuan-puan untuk follow Tuan Syed Azmi kat Facebook. Syed Azmi. Dia memang aktivis kanak-kanak, memang macam-macam cerita yang ada beliau kendalikan dan semuanya menyayat hati lah. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh belajar, ada sesuatu benda yang lagi kita boleh explore untuk bantu anak kita terutamanya. Jadi akhir kita pun sedar tak sedar dah semakin menghampiri penghujung siaran kita. Itulah, dah pukul 12 dah. Jadi sebelum itu mungkin saya nak umumkan dua orang audiens terpilih yang akan menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Gold Junior HQ. Itu pertama, tahniah diucapkan kepada Puan Nurliza Anwar, dan yang keduanya tahniah kepada Puan Fatin Abu. Jadi Akhi nak tanya juga dengan Akhi dalam kita bercakap tentang macam mana nak mendidik remaja untuk mengawal nafsu. Jadi mungkin apakah mungkin antaranya ilmu-ilmu ataupun skill yang perlu ibu bapa ada untuk membantu kita melakukan dalam keadaan yang lebih baik lagi, Akhi? Pertamanya, ibu ayah jangan jemu untuk menuntut ilmu. Ya, kalau kita rasa macam nak melabur untuk sertai seminar, sekarang seminar memang susah lah nak dibuat, melainkan online lah. Secara percuma saya rasa banyak ada. Tuan-puan kat Kasih Gold Junior ni, saya tengok bukan dengan saya saja, ada dengan Ibu Ros, ada Ustaz Farul Joy. Boleh search kat video mereka, banyak senarai-senarai video-video cerita tentang anak-anak yang kita boleh belajar. Okey, selain daripada itu, ibu ayah juga jangan jemu untuk menuntut ilmu, sama ada kita nak beli buku ataupun kita mengikuti mereka influencer yang banyak berkongsi tentang hal keibubapaan. Sebagai contoh, Dr. Taufik Razif. Ni memang selalu cerita tentang parenting sama ada nak join grup Telegram dia, Nota Taufik Razif, ataupun kat Facebook. Selain daripada tu, boleh follow juga Dr. Reza Zainal. Reza Zainal. Saya pun selalu share tulisan Dr. Reza ni. Yang seterusnya Dr. Ahmad Samhan.
Ini antara doktor-doktor yang memang banyak sangat bercerita tentang parenting, keibubapaan. Macam ni saya nak beritahu. Sebenarnya bila kita cerita tentang parenting, individu yang cerita tentang parenting, kita jangan anggap mereka ni orang memang power, mereka ni perfect didik anak dia. Sebenarnya kita sama je. Macam saya cerita ni, tak semestinya apa yang saya cerita ni berkesan pada anak saya. Tetapi saya cerita secara umum. Bagaimana kita nak explore untuk educate anak kita itu bergantung kepada siapa anak kita lah. Kita yang lebih kenal anak kita tu sendiri. Yang paling penting, soal mendidik anak ni kena bersama suami isteri. Dia tak boleh seorang saja. Kalau seorang saja, dia tak akan jadi proses didikan lah. Dia akan jadi syok diri, rasa penat, rasa letih, rasa macam semua orang tak faham. So yang paling penting saya sebutkan tadi, komunikasi lah dengan baik, bukan sekadar dengan anak tapi dengan pasangan. Wallahualam. Akhi, kita masih ada berbaki dalam mungkin 2-3 minit lagi. Kalau Akhi mungkin nak berkongsi any tips ataupun rumusan ataupun mutiara-mutiara kata yang boleh diberikan kepada ramai ibu-ibu yang berada di live kita pada kali ini. Okey, berbalik kepada topik kita, didik remaja kawal nafsu. Saya ini pun selalu saya sebutkan jugalah dengan dalam live yang lain, bila program di sekolah sekalipun, dengan ibu bapa. Kalau kita rasa macam banyaknya tips parenting, nak faham anak lah, nak bercakap tunduk, kena melutut pada anak kan. Lepas tu mata tu kena tengok pada mata anak kan. Biasa lari. Lepas tu sentuh anak belakang, cakap anak baik segala bagai. Macam-macam tips yang kita belajar. Tapi kita kata macam banyaknya aku tak tahu nak buat benda satu. Jadi yang paling utama yang saya boleh suggest adalah, dan ini pun ilmu yang saya dapat daripada Ustaz Rizal jugalah. Disebutkan kalau segala tips parenting tu terlalu banyak untuk kita buat, kita rasa terlalu susah untuk kita buat, tapi amalkan satu ni saja untuk kita educate anak kita. Jangan kata didik nafsu anak, didik makanan mereka, didik tentang kesihatan mereka, didik tentang pendidikan seksualiti. Satu ni dia mampu untuk menyelesaikan banyak masalah yang lain. Apa dia? Berkomunikasi dengan anak, berbualah dengan anak. Nak mendidik anak remaja tak boleh bila anak remaja baru nak didik, tak boleh. Nak bersembang dengan anak remaja ketika remaja baru nak mesra dengan dia, tak boleh. Kena berbual daripada awal, apa jua isu, apa jua topik, bersembang dengan anak. Sekarang ni kalau anak masih lagi kecil, mereka memang akan suka bersembang, bercerita, bertanya soalan kenapa, bersembang. Bila anak bertanya sesuatu, bersembang. Di dalam kereta, bersembang. Jangan hanya anak ni terlalu banyak dengan gadget. Tapi kalau anak tengok video YouTube sekalipun, anak tengok cerita dalam TV sekalipun, bersembang juga dengan mereka. Tengok cerita apa yang awak belajar daripada cerita ni. Apa saja. Bersembang, berkomunikasi. InsyaAllah dia akan banyak bantu ibu ayah dalam apa jua perkara. Dan bila anak tu dah remaja, bukan sekadar yang saya sebutkan tadi didik nafsu anak sahaja, tapi kita boleh mendidik dan menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada Akhi Fairuz atas perkongsian yang cukup mantap dan padat, dan terima kasih juga kepada semua audiens yang berada di live Kasih Go Junior HQ kerana sama-sama mengikuti, yang like, yang komen, yang share dan insyaAllah kami di Kasih Go Junior HQ sentiasa ingin membawakan kebahagiaan kepada seisi keluarga, dan kami nak bersama-sama anda dalam rumah anda untuk kita sama-sama bina generasi yang cemerlang, yang sihat, fizikal, bukan saja fizikalnya tapi juga emosi, tapi juga spiritualnya dan intelektualnya, sebab yang penting kita nak bawa anak-anak kita ke syurga insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.